Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. So malam ni Zul akan buat review market di CoinMarketCap dan juga sedikit technical analysis untuk kita tengok ke mana ke arah pergerakan market. So malam ni ada beberapa request daripada dia punya subscriber. So malam ni Zul akan buat sedikit review untuk dia punya subscriber. Yang paling hot adalah Shiba Inu lah. So nanti Zul buat Shiba Inu. Sebab apa Zul sendiri pun ada Shiba Inu dulu. Sebab apa Zul dalam negatif. So Zul expected bila nanti positif, Zul expected at least nak buat keluar modal lah di dalam Shiba. So nanti Zul akan buat analisis di Shiba. Kemudian Diorang nak terang juga sebab apa ada dekat di cyber betul ke, ada yang kata bukan satu bukan dua, banyaknya ramai yang aku kata PM tu cakap kenapa Bitcoin naik tapi kenapa altcoin tak naik, adakah altcoin dah mati. So ini tu meaning masih ramai yang tak faham orang kata konsep kripto ni, kenapa Bitcoin melakukan nasi, kenapa kita tengok altcoin sedang tak melakukan sebarang perkara. So nanti malam ni dia akan terangkan detail kenapa perkara itu berlaku. Sebab apa perkara itu normal maknanya. Kalau anda tahu ini sebenarnya itu adalah normal dalam market, so mungkin anda tahu. So malam ni dia akan terangkan kenapa Bitcoin naik kemudian altcoin tak buat sebarang kenaikan. So nanti dia akan terangkan apa yang dah berlaku dalam market. So guys, sebelum tu let's go kita review dulu market di CoinMarketCap. Kita tengok apakah performance untuk 12 jam untuk hari ini. So di CoinMarketCap kalau kita tengokkan di total market, di total market cap berada di 2.3 trilion. So zoom dulu. So total market berada di 2.3 trilion. So sama juga 5 pagi tadi. So dengan volume terus berlaku penambahan. And then BTC dominance skip kekurangan daripada 45 pada 44. So mesti kita tengok dalam percentage kita tengok total market meningkat 5%, kemudian volume sedikit increase 13%, kemudian volume juga ikutkan meningkat sikit 0.1, tapi kita tengok untuk semalam naknya, kalau ikutkan semalam, untuk semalam kita berada di 45%, almost 40% untuk di Bitcoin. So mostly kita tengok ada lagi kenaikan ni, tapi expected untuk kenaikan hari ini orang kata tak berlaku banyaklah, orang kata kenaikan tu hanya sedikit saja di dalam bentuk Bitcoin. So let's go kita tengok harga semasa coin untuk malam ini. So Bitcoin berada di 54.2. So ikutkan semalam kita berada hampir 55k untuk di Bitcoin. So hari ini untuk performance untuk 12 jam ni kita tengok Bitcoin meningkat 5.36%. Sebab apa kita tengok ni total market meningkat, volume juga meningkat. So ini kita ada juga peningkatan dalam Bitcoin. So Bitcoin 5.39, Ethereum daripada 3.4. Sepatutnya ini yang paling dia tengok paling tinggi tadi di atas 3.6. So jadi kita tengok 5.5 hampir 5.6% untuk Ethereum. Kemudian di Binance sedikit increase daripada 441 ke 444, $3. So 5.258%. Untuk Cardano melakukan peningkatan yang drastik ni. Tengok daripada $2 macam cakap itu, siapa ada buy di $2.1 macam cakap tu, 2.1 adalah good position untuk buy. So dah increase 2.32. So cakap bila kita buy di good position buy, tak masalah ya, kita boleh hold untuk long term. So untuk Cardano berada di 8.5% untuk peningkatan untuk hari ini. So lain-lain coin turut melakukan peningkatan, tapi yang mana melakukan peningkatan tu? Polkadot melakukan 15%. Tapi pun ingat Polkadot sebelum ni kita berada di 37k. So kita berada di $37 dan kita drop balik 28 to 26. So now lah good position 15%. So di Dogecoin kita melakukan kan 2.29, 0.25. Kemudian Terra Luna juga hari ni meningkat dengan drastik daripada $44 ke $40 ke 10% ataupun lebih kurang 11% untuk melakukan pengesahan. So siapa yang kata Bitcoin naik, altcoin tak naik? So hari ni yang tengok kenaikan altcoin yang banyak. Sebab apa? Kita tengok macam mana dia akan terangkan tadi. Debatkan semalam kita tengok bio dominant meningkat, and then total market juga meningkat. Ini bermakna harga Bitcoin akan melakukan rasid. Tapi apa yang kita tengok hari ni, total market meningkat tapi dominan BTC berkurangan. Apa yang akan berlaku dalam market? Kita akan tengok market meningkat, BTC dominan berkurangan. Ini akan bermakna altcoin akan melakukan kenaikan rasid. Lepas tu kita tengok hari ni banyak altcoin melakukan kenaikan yang rasid. Kalau Shiba Inu kita tengok untuk minggu ni aja hampir 400% lah, 380. Untuk hari ni saja hampir 51%. Tu dia buat analisis lah. So guys, banyak hari ni. So untuk hari ni kita boleh cakapkan hari ni adalah altcoin. Hari ni adalah hari altcoin, bukan hari Bitcoin. Semalam hari Bitcoin, so hari ni hari altcoin. So itu yang kita nak sebenarnya. Kita nak tengok Bitcoin melakukan kenaikan, kemudian Bitcoin buat sedikit sideways. Macam kita tengok
malam 55, anda hari ni buat survey je antara 5-54, kemudian tengok macam mana altcoin pula kejar di belakang naik. Itu yang kita anda perlu faham untuk kenaikan di kripto ni. So kita perlu macam cakap, portfolio anda perlu ada Bitcoin, kita perlu support Bitcoin. Bila Bitcoin melakukan kenaikan drastik, so kita akan buy di altcoin, so altcoin akan melakukan penaikan. So bila altcoin dah melakukan kenaikan, nanti kita akan tengok pula Bitcoin pula akan naik atas. So kata silih berganti. So kata normal, so itu akan tunjukkan satu kata indicator yang anda boleh monitor, anda boleh salin untuk anda in future anda boleh tahulah pergerakan ini. So sebelum tu tengok dulu Fear and Greed Index. So Fear and Greed Index kita berada at extreme greed 76. So macam juga bila berada extreme greed, apa yang tu selalu pesan, ini bermakna kita dah ada buyer FOMO dalam market. Meaning FOMO dalam market terlalu tinggi. So juga bila FOMO dalam market, kita dah tak beli sekarang, kita hanya enjoy market je. Sebab apa? Kita dulu, kita investor, kita buy masa low, so kita buy lah, kita enjoy je profit. Sekiranya ada lagi good position, contoh macam juga tu di Cardano, di Phantom, kemudian di Koti, so kiranya ada masih lagi ada beberapa coin yang masih good position untuk buy, so dan kita akan grab buy juga untuk sekiranya itu good position buy. So itu yang kita tengok dalam. So dalam ikutkan untuk extreme fear ni, extreme greed ni, expected sekarang market dalam FOMO. Dan sebelum ni Zul ada terang juga, sekiranya kita tengok market coin, kalau tengok altcoin Shiba Inu ataupun Dogecoin melakukan kenaikan drastik, ini bermakna kita dalam buyer sekarang adalah buyer yang FOMO. So itu cakap, siapa yang ingat, siapa yang follow Zul lama dalam channel, so dulu tu ada pesan, tu cakap macam mana nak tengok FOMO dalam market. Bila first kali kita akan tengok Fear Greed Index ni, extreme greed berada di green, extreme greed, kemudian kita akan tengok pula sama ada Shiba Inu ataupun Dogecoin melakukan kenaikan. Sebab apa? Dua coin ni adalah meme coin. Apa tu meme coin? Kita expected price coin ini akan, bila ada something good news, price tu akan cepat melakukan kenaikan. So kata buyer FOMO ni, buyer FOMO ni, dia tak buat kajian dalam fundamental, dia tak tahu cara news itu good untuk short term ataupun long term. So nanti di Shiba Inu tu akan buat sikit fundamental analysis untuk anda tahulah untuk sama ada untuk long term ataupun short term fundamental yang berada di Shiba Inu. Guys, let's go, kita pergi ke total market dulu. Kita akan review dulu market target, kemudian nanti tu akan ada beberapa, kita ada Litecoin, ada Shiba Inu, kemudian kita ada ICP, kemudian ada Polkadot. Kemudian kita ada juga, kalau itu expected ada di, yang ini bukan. So expected kita ada 4 coin ni. Litecoin, Shiba Inu, ICP dan Polkadot. Sebab ada request, so Zul akan terang lebih detail lah nanti. So pertama kali kita akan tengok di total market. So total market apa yang sama juga, still lagi kita ada monitor. Sebelum ni kita monitor yang ni, iaitu polling range untuk expected price sampai atas. So expected sampai di 2.3. Now price tu berada di 2.31. So expected dalam 2.4. So kita ada lagi kenaikan. Kemudian kita ada lagi pattern, next pattern bullish, iaitu couple handle. So couple handle ni belum lagi breakout. Kita almost breakout sebenarnya. Line hijau ni almost breakout. So apa yang tu nampak kat sini, kita tengok adakah akan minggu ni ada lagi kenaikan untuk breakout. So yang untuk first kita candle, yes ada lagi target, tapi adakah lagi data-data yang lain support. So yang data lain yang tu pakai adalah kita akan guna RSI. So RSI sekarang berada di overbought, price berada di overbought, meaning kita nak naik ke atas tu dah sukar, tapi kita tengok di 1 hour pula. Dan 1 hour untuk short term, so 1 hour RSI stock RSI berada di oversold, and then kita tengok RSI juga berada hampir 50. Ini bermakna kita bermain kuasa ni, and kuasa ni, so meaning untuk 1 hour kita expected price tu boleh breakout, at least kita boleh sampai sikit lagi untuk naik atas, untuk at least breakout ini. So apa yang kita nampak kat sini, dia nampak seperti satu pattern maknanya, satu pattern kecil. Kita melihat bullish pattern, iaitu ni kalau zoom monitor yang ni, ini adalah ascending triangle. Di ascending triangle iaitu bullish pattern, expected 58 break ke atas, 52 break ke atas, 48% untuk break ke bawah. So untuk ni kita monitor ni, so supposedly kalau ikutkan sini untuk 1 hour kita ada possibility untuk total market meningkat sampai ke hampir 2.36. So ingat kita berada di 2.3, kalau ikutkan sana ni betul-betul kalau di total market, kalau kita tengok ni berada di 2.3.
So expected kalau kenaikan lagi untuk at least untuk 1 hour macam cakap tadi, kita berada di 50, expected price naik atas, RSI naik atas, stock RSI pun berada di bawah, expected naik bawah. Stock RSI berada di bawah, kita expected naik atas. So mostly untuk 1 hour, maybe untuk masa pukul 9 lagi, pukul 9 market US buka, maybe kita akan tengok ada sedikit kenaikan ataupun dropping. So untuk ini maknanya kita boleh dropping ataupun naik bawah. So kalau dropping sampai mana, kita expected kalau dropping kita boleh dropping sampai sini. So dropping sampai sini 2.2 tu normal. Kalau drop pun tak salah, naik pun tak salah. Kalau drop apa kita nampak, kita akan expected RSI akan drop more lebih bawah dari kawasan ni. Kemudian kawasan ni stock RSI pun masih bawah ni. Meaning untuk short term yes kita kurang, tapi untuk long term kita akan ada good momentum untuk naik ke atas. Untuk sekarang hanya 1 hour je. 1 hour je ada good momentum untuk naik atas. So kenaikan tu tak banyak pun. Dalam expected dalam kata 70 ataupun 60 bilion lagi untuk dalam market. So kalau tambah ni expected ni macam kita tengok pula anti dominant, adakah dominant BTC akan berkurangan ataupun bertambah. Sekiranya kita tengok total market meningkat daripada 3.0 2.3 ke 2.36, sekiranya total market meningkat, kemudian kita tengok BTC dominant. So sekiranya kita tengok BTC dominant berturun, apa yang akan berlaku? Kita tengok total market meningkat, BTC dominant berturun. Ini bermakna altcoin akan melakukan kenaikan. So apa yang kita tengok hari ni, itulah yang berlaku dalam market untuk hari ni. Macam mana kita tengok total market? Total market meningkat hari ni. Orang kata kalau ikutkan ni berdasarkan 5%, peningkatan 5% untuk di total market. And then kita tengok di BTC dominant, kita tengok BTC dominant berkurangan hari ni. So apa yang berlaku sekarang, kita tengok Bitcoin hanya buat sideways antara 54. Kita tengok Bitcoin hanya buat sideways antara 55 dan 54 sideways. So total market meningkat, BTC dominant berturun, Bitcoin buat sideways. Ini bermakna baik untuk altcoin. Sebab tu kita tengok hari ni banyak altcoin melakukan kenaikan yang drastik. Kalau kita review tadi, kita tengok macam mana di Ethereum boleh sampai 3.6k. Kemudian di Cardano daripada 2.1 naik sampai ke 2.3. Kemudian kita tengok lagi di Polkadot daripada 28 ke 34 dolar. Kemudian lagi tengok Terra Luna daripada 44 ke 46. So good altcoin expected melakukan ganda. Cuma sekarang ni Shiba Inu aja kata memang famous. Sebab apa cakap lah, jadi kita dah FOMO. Nanti dia akan terangkan Shiba Inu kenapa kata 2-3 hari ni Shiba Inu melakukan kenaikan drastik. So nanti saya akan terangkan sedikit secara fundamental. So first kali tadi kita dah pergi ke total market. So now tu nak tunjukkan satu chart mana dulu tu ada tunjuk. So kat sini anda boleh pause dan anda boleh tengok adapun untuk ini. So chart ini apa yang kita tengok ialah understanding the full Bitcoin dominant. So kita akan tengok macam mana total market meningkat dan BTC dominant. So bila kita tengok contoh, kita tengok ini orang kata first kali ni tak ada. Yang ini kita akan tengok bila ini orang kata chart ini menunjukkan bila tengok total market meningkat. So sekiranya ketika kita tengok total market meningkat, so bila total market meningkat, kita tengok BTC dominant meningkat, ini bermakna harga Bitcoin akan meningkat. Apa yang berlaku di altcoin akan decrease, ataupun kita tengok altcoin akan melakukan sedikit penurunan. Macam mana tengok COTI, tengok BTC naik dengan drastik tapi COTI jatuh. So itu yang berlaku. Kemudian expected di Cardano juga apa yang berlaku daripada 2.2 jatuh 2.1. So itu yang berlaku semalam. Kena tengok total market meningkat, BTC dominant meningkat, BTC harga naik dengan drastik, altcoin berkurangan. Kemudian hari ini apa yang kita tengok? Kita tengok total market meningkat, kemudian BTC dominant. Okey, yang ni aku kata yang lain. Kalau ikutkan, kita tengok yang kat sini, kalau ikutkan hari ni, kita tengok hari ini, kita tengok yang BTC dominant berkurangan, increase, decrease. Yang ni, okey, yang ni kita tengok yang ni banyak. Yang untuk hari ini kita tengok yang bawah sekali. Kita tengok first kali total market meningkat, kemudian kita tengok BTC dominant berkurangan. So kena daripada 45% ke 40%. Tapi apa yang berlaku di Bitcoin harga stabil saja. Apa yang stabil tu daripada 45 ke 44, hanya dalam range itu. Dan apa yang berlaku di altcoin hari melakukan peningkatan. So ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 kriteria ni anda boleh hafal, anda boleh screenshot, anda boleh salin di buku ataupun anda boleh ingat macam tu. Ingat je semua berlaku. So ini yang kita akan monitorkan, orang kata secara
karakteristik ataupun karakter dalam dunia kripto ni. So inilah karakter yang akan berlaku. So kata normal, kalau tengok dominan meningkat, BTC dominan, BTC meningkat, kemudian tengok altcoin turun, itu normal, perkara biasa. Kemudian anda akan tengok pula semua ini akan berlaku dalam market. So mostly apa yang senang cerita sebenarnya, kita akan tengok untuk cara mudah, kita akan tengok harga Bitcoin akan melakukan kenaikan drastik dulu, kemudian kita tengok Bitcoin akan melakukan sideways, kemudian kita tengok altcoin akan melakukan kenaikan drastik. Seperti mana kita tengok itu Bitcoin daripada 29k naik ke 51k, kemudian masa itu kita tengok altcoin semua hanya buat sideways, tak buat berlaku pergerakan. So bila kita tengok Bitcoin stabil di kawasan 51, apa yang berlaku di altcoin? Altcoin terus melakukan kenaikan drastik. Seperti mana kita tengok di Terra Luna breakout major resistance, Phantom breakout major resistance, di apa lagi di Solana, Terra Luna, Polkadot belum, kita tengok lagi apa lagi yang break, Terra Luna, kemudian tengok Koti. So semua coin ni dah pun break major resistance tu. Itu yang kita expectkan. So saya cakap dalam kripto ni anda perlu fokus, anda perlu letak dan maintain betul. Kita perlu support Bitcoin. Sekiranya Bitcoin melakukan kenaikan, so give a time, aku kata cycle akan kembali balik ke altcoin. Saya cakap Bitcoin time, altcoin time, Bitcoin time, altcoin time. So cycle tu sama saja. So itu yang secara keseluruhan kita tengok apa yang berlaku untuk hari ni. So guys, let's go untuk kita pergi juga untuk kata request. Pertama kali Zul ada request daripada kata subscriber Zul untuk tengok Litecoin. Tu kata Litecoin naik drastik, Zul pun lama tak tengok Litecoin, tapi Zul ada chat dia. So Litecoin LTC, so tengok LTC apa yang dah berlaku dalam market. So Zul akan pergi 4 hours. So LTC ini yang sebelum ni Zul monitor. So tengok LTC sekarang, kita akan pergi ke daily. Kalau pergi daily aku kata lebih nampak. So di LTC ini last support, sebelum ni LTC berada di last support, kemudian kita ada di major resistance. So dah buat higher baru. So now ini adalah kita punya major resistance. So apa yang kita nampak sekarang, di manakah harga LTC? LTC berada berhampiran di punya last support. So consider siapa yang buy kawasan ni bawah 160, consider good position untuk buy. Cakap whatever dalam last support adalah good position untuk anda buy. So untuk sekarang ni kita kata sedikit naik. So sebab tu tengok expected untuk di LTC kita boleh sampai 300, kita ada major resistance. So untuk dia pergi naik lebih atas, kita perlu break major resistance, barulah kita ada price target di 1.2, 1.6, 2.6 dan 3.6 daripada Fibonacci retracement. So inilah keadaan ataupun di manakah harga untuk Litecoin. Tu Litecoin baru saja keluar daripada major support. Sudah kita dah terlepas good position untuk buy. Tapi kalau anda nak masuk juga tak masalah. Kalau ada siapa yang masuk kawasan ni, mungkin dah masuk 50%, nak tambah sedikit lagi, mungkin nak tambah dalam 10% lagi. So kita consider boleh lagi buy, sebab apa, kita masih lagi berhampiran dengan kita punya support. Tapi kita tengok juga past punya history, price tu breakout, buat consistent naik, dan kata masih gagal lagi untuk naik ke atas. So untuk yang ni banyak, dia akan monitor satu trendline. Kita ambil trendline paling higher high, kemudian kita ambil latest higher low. Kita ambil yang ni. So now ini ialah kita bull trendline untuk LTC. So sekiranya price itu berjaya, sekiranya Litecoin berjaya break trendline ni, kita expected untuk momentum LTC naik ke atas, lebih percentage untuk dia naik atas lebih tinggi. So cakap kalau anda buy sini, breakout ni retest, consider good position untuk buy tambah juga market. So ataupun nak first entry pun consider good for entry untuk layan price naik ke atas. So itu untuk di Litecoin. So let's go pergi next coin, Shiba Inu. Tu akan pilih sebab apa Shiba Inu tu bandar nak terangkan nanti. So kita pergi ICP dulu. So ICP kat mana price ICP tu cakap? So tak silap tu ada dia punya chart ICP. Okay. ICP tu dah delete macam ada chart tu, tapi tu tengok balik, sebab tu dah ada ICP USD. So ICP USD salah kod ICP USD. So kita tengok ICP USD. So ni tu punya line slow sikit sebab kata kan ni hujan kat sini. So ICP tu kalau tak jaya, kita akan pergi kat sini lah, kita tengok untuk di sini all, kita akan pergi trading view untuk di ICP ni. So ini ICP. So Mali tu punya line memang slow agak malam ni. So ICP hopefully kalau kat sini dah boleh
belum boleh lagi ICP USD. Alright, kita terpaksa pergi sini. So tak boleh nak pergi ke Zul punya ni. So first kita akan pergi ke 4 hours. So, pertama kali sebelum ni Zul dah buat review sebelum ni kat sini. So akan pergi di 4 hours dulu. 4 hours. Alright, ini ICP. So ICP ni kalau kat tengok macam mana dia punya last support. So last supportnya kita kena ambil satu candle ni. So kita akan ambil Fibonacci. Swing low to swing high. So, kita akan draw sini. Kemudian kita ambil box. Dan kita ambil ini ICP 0.607. Kita akan tarik ini. So yang ni tu akan delete yang ni. So now kita dah dapat last support. So kita akan tarik sampailah present price. Sampailah price yang terkini. So price terkini berada mana? Itulah ini yang berlaku. So untuk hari ni, untuk kita tengok di ICP punya, ICP betul-betul berada di bawah last support. So bila berada di bawah support, memang kata untuk ICP tu seperti yang ni tak cantik dia punya ni Binance ni. Rasa macam price dalam 1000. So tak, bukan yang ni je. Tu ambil yang lain. Untuk ICP. Baik, so kita pergi Polkadot dulu. Sebab apa? ICP nanti dia akan tunggu internet. So kita akan pergi Polkadot dulu. Dia akan terang di Polkadot dulu. Nanti dia akan pergi ICP balik. So ni Polkadot. So Polkadot kat manakah price dia? So Polkadot kita ingat macam cakap kita dah berada di last support. Dan kita ini last support. Dan price berada di major resistance. So untuk ini macam semalam dia ada terangkan sebelum ni. Untuk Polkadot kalau nak entry. So sepatutnya dah pun supposedly bukan good position. Tapi kita ada satu trend line. So whatever dot sentuh trendline orange ini, so adalah consider good position untuk anda buy untuk first entry ataupun bukan all in. At least anda nak ada position dalam kuartal Polkadot, good position untuk yang ini. Kemudian semalam diterangkan kita ada satu trendline, dua meter satu trendline hijau ni. Sekiranya price to breakout ini dan retest, consider good position untuk buy. Tu untuk hari ni punya consider dah tak ada good position. Macam semalam ada yang personal message tu dia tanya Polkadot kat mana good position. Tu dia cakap semalam price berada ni, sekiranya price tu breakout saja semalam, price tu berada di kawasan ni, masa tanya tu 3/3, mencakap sekiranya price tu retest balik kawasan 3/1, good position untuk buy, kemudian expected price tu come bounce. Sebab apa? 2 monitor satu trendline ni. So untuk hari ni, untuk sama skala semalam, siapa yang dah tanya tu, kalau dia buy good position, tanda untuk anda ada dah naik. Cuma untuk sekarang tak ada lagi good position untuk buy untuk di Polkadot. So untuk kata good position, another good position untuk buy, kita perlu tunggu yang ni maknanya. Okay, sekiranya Polkadot tu retest balik orange ni, whatever orange ni anda boleh tambah anda punya position, ataupun at least nak kata first entry boleh, ataupun anda boleh tunggu lagi yang ada good position buy ialah bila Polkadot breakout saja major resistance yang buat purple ni. So break saja 41, price break 41, ada sedikit retest di 4 hours. So good position untuk anda entry market dalam ni. Untuk right market expected kita boleh target sampai kita ada Fibonacci lah dalam 1.2, 1.6. So 1.6 dalam 74. Do expected bila dia break saja major resistance 1.6 must be hit dalam $75. So kalau ada rezeki lebih, kita expected boleh sampai di 4.2 dalam 177. So apa-apa boleh berlaku. So ingat Polkadot adalah salah satu coin yang good anda simpan untuk long term. Macam cakap tu ada beberapa coin. Contoh kalau kita pergi DeFi 5, macam cakap siapa yang dah lama dengan tu, dia akan tengok DeFi 5, dia tahulah Polkadot memang berada dalam ekosistem tu. Tengok kalau di Polkadot kita tengok ini adalah antara, kalau siapa yang masih baru dalam kripto nak belajar, so ini adalah antara, kalau anda pening coin banyak mana dalam kripto ada lebih 12,000 coin. So kalau anda nak pening, anda nak good project, pergi DeFi 5, whatever coin yang ada dalam ibu ni adalah good. Contoh Ethereum, Solana, Polygon, Phantom, Avalanche, Terra, ada Ethereum, Binance, Tilo, Harmony One. Tu kat sini whatever coin dalam ni adalah good position untuk buy. Cuma kat sini kita tak ada Polkadot dengan apa ni Cardano. Kenapa dia tak ada? So ingat, coin-coin yang ada dalam ni, so ini Polygon, Avalanche ni, consider kita ibaratkan macam selalu digunakan ni, ibarat coin yang berada dalam DeFi ni ibarat rumah yang dah siap. So Polkadot dengan Cardano ni ibarat kita beli rumah under construction. Sebab itulah kata Polkadot dan Cardano tak ada dalam DeFi 5. So kata bila nanti dah complete Polkadot dengan DeFi 5 dah siap, barulah dia akan ada dalam ni. So untuk sekarang ni yang berada dalam ni, consider kita beli rumah yang dah siap. So kalau anda buy Cardano ataupun buy Polkadot tu,
expected anda beli rumah under construction. So in paper good, bila rumah tu siap barulah tahu rumah tu betul-betul okey ataupun tidak. So itu yang selalu gunakan. So inilah antara good coin untuk anda simpan. Juga Polkadot juga lah antara good position. Sama juga Polkadot dengan Cardano tu ada. Cardano tu dapat dah 1000 coin lebih. Untuk Polkadot tu tak banyak lagi, less tu ada lah 5 coin saja. So sepatutnya nanti mungkin tu akan tambah Polkadot juga. Sebab apa tu more fokus untuk Koti, Phantom dan Terra Luna lah. So, Koti, Phantom dan Matic untuk tu dapatkan target tu. Sebab tu lepas complete tu target tu barulah tu akan pergi ke coin lain. So itu di file lama dah, di Polkadot pun dah siap. So kita akan try balik untuk pergi ke LCP. ICP tak tahu kenapa ICP tu tak boleh access. Okey, ICP, so ICP USD. Okey. So the Binance, so sepatut ini ada chart. So ini di ICP, so tak dapat kat sini. So maybe tu kan ICP USD Coinbase atau Coinbase ada tak? Okey, Coinbase sebab apa dulu tu ada dah buat chart mana? Dah buat chart kat ICP ni. So ini adalah coin aku kata ICP. So ICP apa yang berlaku kat price, so kalau ikutkan kat mana dia punya last support tu, ingat price masuk opening ialah ini. Ini opening dia sebenarnya. Opening dia high dan price tu terus jenjunam. So untuk kita cari last support sebenarnya tak, memang kata chart ni tak cantik untuk dia punya pergerakan. Sebab price terus merundum jatuh bawah. Sebab tu Zul tak invest dalam ICP ni. Even price dah jatuh bawah ni pun Zul masih lagi kata, kalau ikutkan, kalau cara ni anda boleh guna cara kita tengok price itu consolidation mana. So ikutkan sekarang ni price sedang consolidation dalam kawasan ini. So this orang kata consider good position untuk anda entry. So siapa entry atas ni memang kata kena layan perasaan untuk kata hold saja. Tapi kalau siapa first entry, kalau anda yakin dengan ICP, consider good position untuk buy. Sebab apa, kita ada consolidation dalam kawasan ni. Tapi pun untuk ICP memang tak termasuk dalam tu punya portfolio, and then tu tak terfikir pun nak beli ICP. Sebab apa, tu sepatutnya sebab chart dia, memang kalau tengok chart dia memang tu tak berminat lah untuk membeli ICP untuk chart ini. Sebab apa, untuk cari last support pun kita tak boleh nak cari last support. Sebab apa, price tu opening atas dan drop bawah. Supposedly kalau kita tarik macam ni, apa dia tu, swing low to swing high. Untuk chart ni punya, kita tak ada support tapi kita ada major resistance. So kita ingat, bila tak ada support, ibarat tak ada lantai. Bila tak ada lantai tu, price tu boleh jatuh sampai mana-mana. Sebab ibarat kita satu rumah ni, buat rumah tapi tak ada lantai. So kalau kita jatuh tu memang infinity lah. Jatuh tu boleh jatuh sedalam-dalamnya. So untuk di ICP ni, kalau ikutkan tu tarik harga daripada mula higher high, kemudian higher high, kemudian kita trade higher low yang latest. So higher low yang latest yang ini. So apa yang kita ada dekat di sini punya, kita hanya ada resistance. So kita hanya ada resistance tapi kita tak ada support. Sebab itulah salah satu sebab Zul tak buy ICP. Sebab apa, Zul akan buy bila sesuatu chart itu adalah support. Meaning kita adalah support, meaning kita tahu itulah support, meaning price itu tak boleh break. Itu kira-kiranya break lah support, meaning kita ada secara fundamental, kita ada isu fundamental. Tapi ICP ni support pun tak ada, meaning kita memang kata tak tahu price tu boleh jatuh sampai mana. Tapi apa pun, kalau nak buy kat ICP ni, kalau untuk investor, kalau nak macam long term, now adalah consider good position. Sebab apa, price tu sedang buat consolidation yang lama, meaning orang kata tak ada lagi price tu jatuh bawah, meaning pembeli ini lah lantai dia. Tu lantai dia sekarang, kita pembeli boleh tengok monitor yang ni lah. So kalau break macam cakap, dia tak ada lagi solid lantai. Tapi apa pun, kalau anda nak entry dalam SCP ni, better anda letak target lah. Maybe anda nak 100 coin, mungkin 1000 coin. Seperti 5 banyak, mungkin dalam 100 coin. Kalau anda letak target, mungkin nak dapatkan 100 coin. Sudah dapat 1 coin, anda layan saja. Kalau ada rezeki anda pas naik lagi, anda akan profit. Kalau jatuh bawah, expected saja duit yang anda masuk tu, expected loss dalam market. Sebab apa cakap, tak ada lantai di ICP. So itu pertama ICT tu. Now let's go, kita pergi ke chart yang paling hangat untuk hari itu, Shiba Inu. So first kali kita tengok Shiba Inu, berapakah price tu dah melakukan kenaikan. So ini Shiba Inu.
So kat Shiba Inu tu ada begini. So ini dia akan terangkan ini home swap, kemudian ni. So pertama kali kita akan pergi dulu dia punya chart. Kita akan tengok dulu secara teknikal, nanti tu akan pergi dia punya fundamental. So untuk di Shiba Inu, apa yang berlaku Shiba Inu dia ada dia punya last support. So ini yang tu tarik kan sebelum ni. Swing high to swing low to swing high. Price dari bawah naik atas, so kita akan tarik ni swing low to swing high, meaning kita akan dapat kita punya last support. Tu kita akan yang ni, dia balik, kita akan tengok last support swing high, swing low to swing high. Kita akan dapat kita punya last support. Last support ke mana, kita ambil yang ni. Tu ini kita punya support. So ini adalah last support untuk di Shiba Inu. So bercakap bila price itu berada di bawah support, meaning dia ada masalah fundamental. Sekiranya price itu kembali balik berada di atas major support, meaning coin itu kembali, meaning ada sesuatu dalam fundamental dia dah berubah. Ini adalah good news. So bercakap nanti dia akan terangkan apa yang good news fundamental yang menyebabkan Shiba Inu ni melakukan breakout dia punya major support. So now kita berada, dia tarik juga kita punya resistance. Resistance kita pada ambil pada harga tertinggi dan harga paling bawah. So dah tarik, kemudian kita dapat last resistance. So untuk sekarang ni kalau ikutkan harga semasa di Shiba Inu, maknanya Shiba Inu kembali dari bawah ini, now dah kata break major support, kemudian price itu berada di major resistance. So bila berada di major resistance, beware price boleh saja drop balik ke bawah. So walaupun sekiranya Shiba Inu nak teruskan melakukan peningkatan, apa yang kita nak tengok, Shiba Inu perlu break dulu major resistance ni dalam price kawasan dalam 0.04, break saja ni, kita sepatutnya price itu boleh hit 1.6 dalam 0.07, dan expected kalau lebih lagi kita akan ada, ni adalah kuartal tu punya expected boleh sampai kekiranya kata ada good lagi momentum tu 0.4, 0.7, 0.2 tu top boleh sampai digit tu hanya tinggal 3 lah, 0.001 tu. Itu yang Zo expectedkan di Shiba Inu sekiranya secara teknikal. Itu yang kita boleh nampak dalam market. So now kita pergi, so kita tahu price tu dah pun break major, dah berada di atas support, meaning berada di atas last support, meaning fundamentalnya good. Tu apakah fundamental tu nanti tu akan terangkan. Kemudian price berada di major resistance. So untuk sekarang ni, untuk Shiba Inu cakap anda perlu beware. Sebab apa? First kali kita tengok RSI dah berada di almost 90 ke 100, dah betul-betul berada di overbought. Ini bermakna kita be ready saja, price itu akan drop ke bawah dengan drastik. Sama kalau 1 hour sikit ini. Kemudian kalau di daily price dah berada di RSI dah berada di 95. So do expected as dia akan drop balik. So cakap kata coin meme ni, saya cakap kalau anda invest, be ready bawa keluar aja modal. Kemudian kalau yang ada profit tu anda tinggal, at least anda bawa keluar modal. Sebab apa? Kita tak tahu lagi dia punya secara fundamental juga. Shiba Inu lah meme coin. So walaupun dia ada good fundamental tu kita tak tahu lagi bertahan ataupun tidak. So let's go, kita pergi ke Shiba Inu. Apa yang menyebabkan Shiba Inu melakukan rendas? First time ni sebab apa? Kita ada tweet daripada Elon Musk. So cakap Elon kata bila market itu naik disebabkan bukan good fundamental. Turun Elon Musk tweet tu, itulah kita disebabkan macam cakap tadi, kita ada FOMO dan buyer dalam FOMO. Bila FOMO adalah bukan good position untuk kita masuk. Itulah pertama. Kemudian secara fundamental untuk di project home ni apa yang ada. So ingat Shiba Inu maknanya dia ada beberapa macam dia. Kalau kita pergi sini kita ada tengok, kita ikut first kali dia boleh apa, dia ada create first kali yang pertama dia ada buat Shiba swap. So Shiba Inu tu ini swap. So meaning kita boleh swap apa saya coin Shiba Inu. So then kita ada yang kata paling menarik investor ialah ni NFT. So Shiba Inu akan buat NFT. Kemudian dia punya coin juga di burn. Sebab itu kena normal, banyak je coin di burn, kemudian banyak je NFT. So kenapa Shiba Inu naik dengan drastik, sedangkan ada lagi coin yang kata lebih stabil, lebih kata ada NFT tak nak naik. Sebab tu cakap awal-awal tadi kita akan tengok bila market tadi first kali kita tengok tadi macam mana fear and greed tu berada di extreme grade.
Kemudian kalau untuk cakap dulu, bila kita tengok Shiba Inu dan Dogecoin ni menentukan indikator buyer dalam market. Buyer sekarang ni adalah buyer investor ataupun buyer trader, ataupun worst case kalau kita ada buyer FOMO. So now dalam market amatlah tinggi buyer FOMO. Sebab apa? First sekali tengok ingred fear and greed dalam greed, kemudian kuartal Shiba Inu melakukan kenaikan drastik. Tapi pun untuk Shiba Inu tak kata untuk short term, yes kita expected untuk do tak expected lagi long term do tak expected ada future value. Cuma short term yes kita ada value. So kalau siapa yang invest dalam Shiba Inu, at least kalau anda nak selamat, macam cakap tadi, at least anda bawa keluar saja modal. So kalau at least kalau anda dah bawa keluar modal dan profit tu tinggal saja. Kalau profit itu ada lagi kenaikan drastik, anda untung, and at least kalau price tu drop balik bawah, at least anda modal dah selamat. So apa yang anda tinggal dalam market ni still lagi untung. So itu yang tu sarankan anda sekiranya ada invest dalam Shiba Inu. So itu yang tu expectkan berlaku. So first kali ekosistem dalam Shiba ni kita ada Shiba Swap, kemudian kita ada Burn, kemudian tadi ada satu lagi yang Elon Musk tweet, kemudian yang keempat yang kata yang paling kata menarik minat untuk ialah NFT punya platform di Shiba Inu. So itu yang kata semalam tu cakap 4 perkara yang tu lupa tu, itulah 4 perkara yang tu nak sharekan untuk hari ini. So guys, rasa itu saja untuk malam ni. Banyak dua sembang ni. So apa-apa guys, itu saja. Maknanya tu nak pergi lagi banyak kan, maknanya tu nak pergi ke Ethereum, Cardano apa semua ni sebab melakukan kenaikan drastik. So kalau tu buat ni mungkin dah 1 hour maknanya. So dah hari ni balik kerja lambat sikit pukul 8, ibarat 8.40. So mungkin alang-alang dah lama mungkin kita pergi juga ke coin lain. So let's go, kita pergi ke Ethereum sikit kita tengok. So ke Ethereum. So Ethereum dah melakukan breakout, mencakap Ethereum tu ada monitor sebelum ini, tu ada monitor bull flag. So bull flag ni price break saja, dah pun break. Kita expected bull flag tu price target adalah di kawasan 4.8. So jika give a time, kata bersabar saja, kita dalam good track, maknanya good track. Bitcoin dah naik, expected nanti altcoin akan juga melakukan kenaikan. So itu di Ethereum. So di Cardano dah 2.3 berlaku. So Cardano macam juga cakap sama juga. Di Cardano tu ada monitor untuk bull flag. So bull flag ni expected price boleh sampai dalam 3.8. So kita baru saja break. Sebaru saja break kemudian retest. Macam juga itu, retest ialah good position untuk anda entry. So bila anda buy di good position untuk buy, expected price tu percentage untuk naik lebih tinggi. Kemudian kita pergi Terra Luna juga. Terra Luna juga melakukan kenaikan ni. Terra Luna daripada 44 ke 46. So di Terra Luna cakap Terra Luna lah bukan good position untuk buy. Sebab apa? Kira ingat Terra Luna last support adalah di sini dan last major resistance di sini. Dah pun break resistance. Untuk di Luna maknanya kita hanya sedang mencari price discovery ataupun kita mencari all time high baru. So expected boleh sampai di 1.6. Macam cakap break saja major resistance, 1.6 masih boleh hit, 1.6 dah pun hit. Now kita hit 2.6 dalam almost 50k. Sorry, 50 USD dollar. So hit saja 50, kita expected 2.6. Kemudian kita ada di 3.6 dan 42. So top kita boleh sampai dalam 78 USD dollar untuk Terra Luna. So macam cakap kalau nak Terra Luna ni, cakap semalam consider boleh good buy dah. Sebab apa? Kita ada anda perlu tunggu at least dalam, kalau nak FOMO, kita boleh FOMO, tapi nak FOMO pun kena kaedah yang betul. So dalam kaedah yang selalu tu pakai untuk FOMO, tu contoh di Luna terus dah melakukan naikkan tu, macam mana nak cari entry buy? Pertama kali kita trendline, kemudian kita tunggu saja whatever correction dalam 30%. Contoh yang ni tu masuk itu correction ni 30%, 40%. Kemudian kalau ada lagi terlepas itu kat yang sini, yang ni dekat 30%, ini 20%, tak cantik. So yang ni ada 20%, yang ni pun rasa 25% je, tak cantik juga ni. So 8%. So whatever kalau anda nak buy, anda tunggu saja sekiranya price tu drop dalam 30%, consider good position untuk buy. So semalam cakap sekiranya Terra Luna tu drop ke kawasan ni, consider good. Sebab apa? Kita seperti dalam 25% jatuh. Ya, 20%. Kemudian kita ada trend line ni, so good consider. Sebab tapi apa yang berlaku, dia Terra Luna tak drop, terus melakukan ke atas juga. So kita tak dapat buy. Masalah bukan semua kita akan dapat opportunity. So bila opportunity datang, kita akan grab buy. So guys, sudah itu aja untuk malam ni. Sorry lambat sangat, malam memang panjang. Tu banyak tu terangkan untuk malam ni, nak terangkan macam mana ke pergerakan kripto, kemudian beberapa coin request. So guys, harap ini membantu anda dalam tengok market ataupun kaji market untuk hari ini. So guys, please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Tu jumpa lagi pagi besok. Assalamualaikum. Bye bye.
Everybody get your fucking hands up.